Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Tujuan kami menjemput Miss Wadi pada hari ini untuk menjadi responden di dalam tugasan kami. Baiklah, saya serahkan wawancara ini kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Persilakan pengacara majlis. Terima kasih Encik Rahiman Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudari dan saudari sekalian. Saya Nur Khairunisa binti Aminuddin selaku pengurusi majlis anda pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri kepada program kami yang bertajuk Implikasi Pengaruh Media Sosial Terhadap Ketamadunan Manusia di Malaysia. Sebelum memulakan majlis kita pada hari ini, saya akan menjemput saudara Muhammad Syahmi untuk mengetuai bacaan doa kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafiyai wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, wa innaka ghafurur rahim, wa innaka rabbul arsyil azim, wa innaka al-barul jawadul karim. Amin. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi atas bacaan doa itu tadi. Kita teruskan agenda kita pada hari ini dengan soalan yang pertama oleh Encik Rahiman Arif. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis. Okey, soalan pertama yang akan saya sampaikan ialah apakah yang dimaksudkan dengan media sosial kepada Miss Wadi? Alright, Assalamualaikum semua. Okay, saya ingatkan hari ini dibuatkan untuk wawancara mengenai media sosial dan juga tajuk sekarang ni media sosial kesan media sosial kepada ketamadunan masyarakat, betul? Okay, sebelum saya bermula saya nak tanya satu dulu. Adakah direkod? Ya, direkod. Right. So saya risau juga lah nanti saya terkeluar. So sebelum saya bermula, saya adalah pensyarah di Kedai Ipoh. Okay, nama saya Nur Fuadi binti Ahmad. So jadi saya mengajar bahasa Inggeris, jadi jika saya terkeluar bahasa Inggeris tu minta maaf lah. Sebab tu benda tu dah menjadi background saya. Okay. So benda pertama yang saya boleh nyatakan sekarang ni, kalau dimasukkan apa itu media sosial, especially kalau ikutkan is collective terms for website for website and applications that focus on communications, community-based input, interactions, content sharing, and also can be using as collaborations. So that is media sosial. So kalau ikut kita sekarang ni, media sosial yang kita guna sekarang ni, antara yang kita penggunaan yang kita guna sekarang yang paling popular sekarang kita guna sekarang ni Google Meet lah. So banyak platform yang popular sekarang ni antara Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram and etc. So right now yang paling popular sekarang ni saya rasa di kalangan remaja adalah TikTok. So kalau ikutkan sekarang permulaan sekarang ni untuk media sosial yang sering digunakan masyarakat sekarang ni disebabkan of course teknologi moden dan juga penggunaan telefon pintar yang memudahkan masyarakat dari semua golongan yang kita rasa senang antaranya untuk berkongsi maklumat, mendapat maklumat dengan cepat dan pantas. Okey, itu adalah media sosial. Nak tambah lagi ke? Cik Rahiman? Okey, saya rasa juga salah satu juga saya rasa media sosial juga menjadi satu kepentingan pada masyarakat kini dan ia dikatakan sebagai satu rutin yang orang kata setiap pagi apa perkara yang kita bangun sekarang ni adalah melihat social media. Okay, so saya rasa kebanyakan semua bangun tengok ada mesej di WhatsApp ke ataupun ada DMs ke ataupun permulaan hari kita. So jadi bagi saya sekarang ni pendapat saya media sosial ia memang satu kepentingan terhadap masyarakat pada masa kini. Dan kita boleh cakap sekarang ni media sosial juga merupakan satu medium yang sangat berguna. That's why-nya dia penting dan juga memberi banyak kelebihan especially masyarakat pengguna media sosial. Selamat juga pada pelajar. Nak continue ke?
Itu saja. Okey. Terima kasih. Cukup jelas dan padat daripada Cik Fuadi tersebut. Terima kasih atas jawapan tersebut. Seterusnya, bagi soalan kedua, saya menjemput Cik Anis Iman untuk bertanyakan soalan seterusnya. Mic Anis, mic. Sorry. Okay, terima kasih pengurusi majlis. Kita sedar bahawa media sosial telah mempengaruhi dalam kehidupan moden hari ini. Jadi, bolehkah Miss Fuadi terangkan apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk mengatasi masalah keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruhnya media sosial di Malaysia? Kalau ikutkan sekarang ni banyak yang kita boleh nampak cabaran yang bila kita menggunakan media sosial sekarang ni. Salah satu cabaran yang dihadapi adalah berkenaan ketulinan dan kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial. So yang ni dikatakan mencipta satu fenomena, iaitu fenomena penularan berita dan maklumat palsu. Jadi dengan kita nampak sekarang ni media sosial juga boleh dilihat sebagai satu medan atau alat untuk menyebarkan fitnah dan menjatuhkan atau memerlukan seseorang. So, jadi kita nampak sekarang ni betapa cabaran yang dihadapi bila penggunaan media sosial yang berlaku pada zaman sekarang. Okay, terutama sekarang ni disebabkan pandemik sekarang ni, ramai orang bergantung kepada media sosial. Kita boleh nampak juga betapa golongan belia yang menghadapi yang bercabaran sekarang, golongan belia juga didapati gemar melayani laman web yang berunsur negatif. So kita boleh tengok sekarang ni seperti laman web pornografi. Kalau walaupun main game sekalipun diorang pergi ke arah berunsur ke arah seks. So kita boleh nampak betapa cabaran yang memang kata salah satu yang penyebab keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruh media sosial. Kejap lagi saya tambah macam mana cara mengatasi ya. Okey, kita tengok juga bagaimana cabaran yang dihadapi juga bila pergaulan tanpa batas, okey, menerusi aplikasi aplikasi WhatsApp, WeChat. So kita tengok penggunaan juga kadang-kadang aplikasi Google, aplikasi Meet, Zoom, Greek yang menyumbang kepada masalah sosial remaja yang kita tengok sekarang ni. Di antaranya juga penipuan cinta atau penipuan cinta atau talian, love scam, atau popularnya kalau bukan sekarang ni catfish. Okey, yang mana orang kata gambar lain, dirinya lain. Okey, itu salah satu cabaran yang kita nampak sekarang ni. Salah satu disebabkan pengaruh media sosial. Yang bertujuan menipu, mendapatkan duit kemasa kadang-kadang untuk memerangkapkan masa dengan ayat-ayat cinta apa semua. Okey, dan macam mana kita mengatasi masalah ni sekarang ni, kita boleh tengok betapanya kurang kesedaran pengguna media sosial mengenai keselamatan cyber dan juga sensitiviti akibat kegiatan ini. Disebabkan itu juga kita rasa nak mengatasinya, antaranya sekarang ni kita boleh tengok bagaimana peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini dari terus berlaku. Dan juga dari segi juga yang kita tengok sekarang ni, pihak remaja juga, golongan remaja juga perlu tahu di mana setiap perkara yang dibuat ini akan memberi ke arah negatif. Antara juga, tambahan lagi, saya rasa sekarang ni kalau kita tengok cabaran yang kita hadapi setakat ini, walaupun kita tengok dari segi penyuram berita palsu, maklumat palsu juga, tapi pada remaja dia banyak mula kepada cyberbullying ataupun orang kata pembulian cyber. So itu antara salah satu juga cabaran yang orang kata penyebab pengaruh media sosial. So antaranya sekarang ni kita boleh tengok apabila pembulian cyber ni juga dia diberi sindrom tall poppy. Okey, tall poppy yang mana merujuk pada situasi di mana pengguna media sosial akan memberi komen-komen negatif. Okey, komen negatif kepada seseorang untuk menjatuhkan maruah
Dari segi juga kita boleh tengok orang kata panggil body shaming. So one of the thing actually yang ke arah kata cyberbullying dan juga pembulian cyber. Dan cabaran saya rasa sekarang ni kebanyakan bila penggunaan media sosial ni sekarang ni disebabkan penggunaan kata apa sebagai medan untuk mengukur populariti. So itu cabaran sekarang ni bila kita tengok bila pengaruh media sosial. Kenapa saya cakap medan mengukur populariti ni, kita boleh tengok sekarang ni banyak tema-tema yang timbul disebabkan media sosial. Insta famous, kata apa, TikTokers, okay, tweeting, trading, itu antara salah satu dia menjadi medan. Okay, pada masa juga disebabkan medan populariti itu juga kita boleh nampak betapa perbezaannya sekarang ni. Contohnya tim Hanafi, tim Ambaviva. So orang kata sekarang ni betapa kata cabaran ni untuk kata pengaruh media sosial. Tapi cara mengatasinya balik adalah berdasarkan individu itu sendiri. Bagaimana dia ingin rasa untuk sampaikan berita yang positif ataupun berita negatif. Di mana juga mereka boleh berlawan antara macam contoh saya cakap itulah Hanafi, tim Hanafi dan juga tim Ambaviva. So yang mana kita boleh nampak sekarang ni kalau kita tengok di kata apa Sokmed sekarang ni, kalau kita tengok dekat Google punya ni ranking dia macam sama rata je, Hanafi dan juga Ambaviva. Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni dua perbezaan berita yang lain. Satu, Ambaviva tu adalah menunjuk ke arah positif, bagaimana seorang manusia yang banyak membantu di kalangan kita hadapi masalah sekarang ni. Dan juga tim Hanafi pula boleh menyebutkan tentang cerita yang negatif yang ke arah kata tak sesuai lah, orang kata bahagian kata perkahwinan dan perceraian apa semua. So kita rasa sekarang ni atas dasar macam mana nak mengatasi kembali adalah berdasarkan seseorang individu tu sendiri. Bagaimana dia ingin laporkan ataupun ingin menyiarkan perkara-perkara yang berunsur kebaikan ataupun berunsur negatif. Okey. Ada lagi ke? Boleh lagi terima? Betul tu Cik Fuadi. Okey. Baru sebenarnya yang kita hadapi ini daripada pengaruh media sosial itu sendiri yang mana menyumbang kepada masalah sosial pada hari ini. Seterusnya saya mempersilakan Cik Hanisa Alia dengan soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Kita boleh nampak ada dua-dua. Seperti cerita tadilah saya cakap tadi kan. Okay, kalau kesan pengaruh media sosial dari aspek saya buat satu dulu boleh. Kita nampak dari segi negatif. So kalau ikutkan sekarang ni banyak kita rasa media sosial ni banyak ke arah negatif. Okay, sebabnya ialah kalau pencabaran kita hadapi sekarang ni contohnya adalah kesan daripada akses bahan pornografi yang tidak terkawal. Jadi dia boleh nyumbang ke arah masalah sosial yang lain seperti rogol, cabul dan sebagainya. Okey, yang kita tengok sekarang ni betapa beberapa hari tu trending yang mana seorang pelajar sekolah mengikutkan dia buat hashtag make school safe again. So one of the thing actually because of kesan daripada itu. Okay, betapa sekarang kita boleh tengok sekarang ni remaja sekarang ni boleh berfikir baik dan buruk. Okay, tapi kita boleh nampak sekarang ni kesan ni sekarang ni bukan setakat golongan belia saja, golongan dewasa pun perlu tahu juga orang kata jangan sebarkan benda-benda macam tu. So negatifnya dan juga kita kata kesan negatif lagi adalah aplikasi contohnya platform kita dapat Meet ke, Grid ke, Zoom ke yang menyumbang kepada kes-kes perceraian atau yang kita nampak sekarang ni semua benda yang diorang nak tular. Okay, semua benda nak tular, semua benda disempat je rekod. Okay, certain kalau kita tengok sekarang ni best bila dia punya kata tagging line dia tak selamatkan orang, pangkah, record
apa kata tanda orang kata like ataupun semua tu kata salah satu kita nampak negatif lah. Orang nak record dulu berbanding nak orang kata nak buat sesuatu tindakan. Dan juga kesan kita nampak negatif sekarang ni adalah kesan pembulian cyber. Okay, kita boleh ingat kita rasa hanya waktu sekolah saja, tapi benda tu boleh bawa sampai ke dewasa, kadang-kadang sampai ke tempat kerja pun ada juga kesan pembulian cyber ni. Dan kesan ni bukan setakat hadapi pada kata dari segi kita nampak secara luaran, tapi dalaman juga pada masa-masa yang disebabkan pembulian cyber ni. Mereka mungkin masa ni boleh mengalami kurang keyakinan diri, menjadi antisosial, dan juga kadang-kadang boleh ekstrim, boleh ke arah kata kecenderungan membunuh diri. Itu adalah kesan negatif disebabkan pengaruh media sosial. Tapi disebabkan situ kita boleh nampak benda tu kita boleh masih lagi boleh mengatasinya. Kita tengok dari segi positif pula media sosial. Kalau ikutkan sekarang ni, saya rasa media sosial antara kebaikan kita boleh nampak sekarang ni adalah di mana dijadikan satu medium, platform untuk mencari kawan yang lama terpisah. Okay, kita boleh tengok mak-mak, ayah-ayah kita sekarang ni memang kata fokus main Facebook. Okay, so saya tak tahulah kan, mak saya memang happy bila main Facebook. Dia boleh tengok kawan-kawan lama dia, sekolah lama dia. Kalau saya pun saya tak ingat pun. Saya sekarang ni saya ada je. Orang kata Facebook tu saya ada tapi saya tak guna pun. Tapi itu antara satu sebabnya lah kalau kita tengok sekarang media sosial positif ni sekarang ni. Orang kata Facebook ke Instagram, Twitter adalah medium untuk mencari kawan lama, ukhuwah kembali. Satu lagi bila menggunakan media sosial ni adalah medan perkongsian ilmu. Okey, apa yang kita buat sekarang ni adalah perkongsian ilmu, sharing ilmu, maklumat yang terus sekarang ni ialah walaupun tak berada di depan mata orang kata face to face ni sekarang ni, penggunaan ini juga kita boleh kata untuk belajar sama-sama, untuk mendapatkan maklumat yang sama. Kata kalau orang putih cakap sekarang ni sharing is caring lah. Okay, so salah satu orang kata untuk mendapatkan kata maklumat yang cepat. Sebabnya nak pergi library pun susah. Ini kadang-kadang kau pun tahu maklumat ni, kita boleh share sama-sama. Saya rasa tengok sekarang segi dari positif baiknya pasal media sosial ni, terutama kepada orang usahawan. Okey, medan ataupun ruangan yang sangat penting yang mana untuk jual produk-produk jualan atau perkhidmatan yang ditawar secara talian. So saya nampak macam tu disebabkan sekarang kalau kita tengok tanpa kedai dan tidak kos pun kurang. So kita hanya menggunakan kita punya social media untuk memasarkan produk kita pun semua. Dan kalau ikutkan sekarang ni ramai golongan biliar dah jadi jutawan dah jual produk orang kata. So kita boleh nampak sekarang positifnya media sosial ni sekarang ni. Dan last kali akhirnya saya rasa media sosial ni alat untuk menyampaikan berita dengan secara cepat, tepat dan pantas. Yang tu betul. Sebabnya kalau ikutkan sekarang ni kita boleh terima sekarang ni netizen menjadi wartawan yang bagus berbanding kata pembaca berita atau wartawan yang kata berada di surat khabar sekarang ni. Okey, lagi laju. Boleh dapat maklumat tu dengan cepat je. Contohlah kalau saya sekarang ni, kalau saya nak pergi kedai makan tu sekalipun, saya akan tengok review kat TikTok ke Instagram lagi laju berbanding saya cari ke maklumat tu apa semua, ataupun kata tunggu surat khabar lagi lambat kan, ataupun dapat daripada maklumat orang lain. Jadi saya rasa bagusnya bila media sosial ni, dia memang alat menyampaikan berita secara tepat. Dan kita boleh tengok sekarang ni, baru-baru ni berlaku kata kisah banjir yang berlaku ni, betapa kita tengok bezanya netizen selamatkan orang-orang yang dalam susah apa semua, NGO apa semua. Orang kata orang awam Malaysia, dari situ orang kata terus keluar tagline, kita jaga kita. Berbanding kita menunggukan orang kata bantuan yang betul-betul official sekarang ni, kita tengok bantuan yang kita tak sangka, bantuan tu berada di sekeliling kita saja. Itu saya nampak kata kesan pengaruh media sosial dan dari segi positif dan negatif. Okey, terima kasih Cik Fuadi. Dan bagi soalan yang keempat, saya mempersilakan Cik Liana Suraya. Untuk soalan seterusnya, pada pandangan Miss Fuadi,
adakah media sosial menjadi satu kepentingan Saya tak dengar. Boleh ulang balik? Oh. Okey, untuk soalan seterusnya, pada pandangan Miss Fuadi, adakah media sosial menjadi So soalan kamu adalah adakah media sosial satu kepentingan menjadi satu kepentingan terhadap masyarakat pada masa kini, betul? Ya, betul-betul. Sebab saya tak dengar dengan jelas, betul ke? Ya, Kamu? betul. Okey. Pada pendapat saya, ya, media sosial merupakan satu medium yang sangat berguna dan boleh banyak memberi kelebihan pada pada pengguna-pengguna media sosial. So kalau kita nampak sekarang ni betapa pentingnya dari segi bukan saja menyampaikan maklumat apa semua, tapi dari segi sekarang kita boleh lihat melahirkan beberapa melahirkan beberapa generasi yang kita ataupun pekerjaan yang kita tak sangka, antaranya content developer, content creator, developer, animation, graphic, even though walaupun sekarang ni backgroundnya tidak ada langsung berkaitan dengan berkaitan dengan animasi ataupun semua, dan juga kata pekerjaan seperti admin media sosial pun terus tercetusnya disebabkan terjadinya pada media sosial ini. Kita lihat dulunya media sosial ini sebagai salah satu adalah platform untuk menyampaikan maklumat apa semua. Tapi disebabkan betapa betapa pengaruhnya satu dan juga betapa bergunanya media sosial ni, kita dapat tengok betapa hebat orang menggunakan menggunakan platform ini, platform dari segi untuk menyampaikan maklumat apa semua, dan boleh dilihat sebagai satu pekerjaan. Okey, jadi saya rasa penting jugalah media sosial ni kepada masyarakat, terutama juga bagi saya sekarang ni kepada pelajar yang kita tengok sekarang ni media sosial. Okey, sebab saya rasa sekarang ni kata dunia tanpa sepadan pun ada jugalah. Okey, so kita boleh tengok sekarang ni betapa orang kata pelajar ni ataupun remaja lah, pelajar sekarang ni kalau tak ada media sosial ni, hidup mereka mungkin sunyi kot saya rasa. So dia orang pun tak tahu nak buat apa kan. Yelah, walaupun hanya bersembang dengan kawan, dua-dua hai je. Orang kata itulah sekarang ni, terutama sekarang ni kita boleh tengok pandemik yang berhadapi kita sekarang ni, kita tak boleh jumpa kawan kita secara face to face. So bila kita tak dapat jumpa kawan kita sekarang ni, kita nak cakap dengan siapa? Tak nak cakap ni tak boleh semua. So itu antaranya satu lagi. Okay, so jadi penting salah satu yang tadi saya cakap tadi, pencetus pekerjaan. Kata pekerjaan kita tak sangka adalah content creator, animasi, grafik, design apa semua tu. Kalau contoh sekarang itu adalah kata pekerjaan yang banyak yang diminati satu, tapi sekarang ni banyak industri nak. Okay, content creator. Content creator ni orang kata sekarang ni ataupun content developer ni kita memerlukan satu of course lah otak yang kritis semua, tapi dia hasil daripada juga bagaimana kita orang kata sharing knowledge, mendapat maklumat daripada orang lain. Contoh sekarang ni walaupun kita kat Malaysia sekarang ni, kita nak belajar sesuatu melalui media sosial, kita boleh berkawan daripada orang UK ke daripada London ataupun US untuk mendapatkan diorang punya skill-skill yang kita boleh gunakan dalam kita punya kerja kita sekarang ni. Okay, so bagi saya sekarang ni pentingnya media sosial sekarang ni. Terima kasih atas pendapat yang padat itu tadi. Baiklah, kita teruskan soalan yang terakhir kita pada hari ini. Saya mempersilakan Encik Amirul Luqman untuk soalan yang terakhir. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Soalan saya yang terakhir ialah pada pandangan Miss Fuadi, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengawal pengaruh penggunaan media sosial sesama manusia?
langkah-langkah sekarang ni kita datang balik apa yang saya ulang tadi lah, dari segi sekarang ni bagaimana seorang individu tu kena kata pastikan apa cara penyampaian maklumat dia tu tidak orang kata ke arah berunsur negatif dan positif. So balik kepada individu tu balik. Langkah-langkah yang saya nampak yang utama sekali. Dan juga saya rasa salah satu juga sekarang ni langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni iaitu kita panggil sebenar.my. Okey, laman sesawang ni dibina disebabkan ramai disebabkan permasalahan daripada unsur fitnah ataupun penyebaran cerita palsu semua tu. Itu salah satu saya nampak sekarang betapa kata langkah-langkah yang bagus diambil oleh kerajaan untuk mengelak benda itu daripada berlaku. Dan satu lagi saya rasa bermula balik kepada kata peranan ibu bapa apabila kita untuk mengawal penggunaan media masa ni. Dari segi sekarang kita boleh tengok bagaimana ibu bapa pastikan anak-anak, kalau kita tengok sekarang ni adik-adik kita yang berumur 7 ataupun 5 tahun pun dah ada telefon. Okey, diorang pun sekarang ni, tapi apa yang boleh buat sekarang ni jangan bagi singkat dulu ke ataupun hanya bagi telefon. So nak upload pun saya rasa sekarang ni paling hebat pun saya tengok bolehlah diorang nak download apps yang kata yang sesuai dengan diorang. Kalau dah download apps macam TikTok ke tu, make sure letak parental control, making apa supaya diorang tidak terlibat daripada kata unsur-unsur yang ke arah seks ataupun ganas. Itu salah satu yang kita boleh tengok langkah-langkah yang perlu diambil daripada mengawal penggunaan media sosial. Daripada remaja juga, untuk remaja sekarang ni, sesuatu yang saya nampak sekarang ni bila bagi remaja ni mudah percaya. Okey, mudah percaya bukan dari segi berita atau tidak, tapi itulah orang kata macam mana diorang patut pastikan tidak kata ke arah negatif bila menyebarkan maklumat. Sahihkan berita tu dulu baru kita sebarkan ataupun kata kongsi maklumat tu. Tapi saya rasa sekarang ni kita nampak sekarang ni remaja ni bagus sebabnya diorang laju, okey, dan ada orang kata hubungan yang bagus setiap orang kata bukanlah kata tak kenal face to face pun, tapi dia kata maklumat tu boleh dikongsi dan kita boleh datang balik kepada individu bagaimana mereka pandai membahagi dan juga tengok orang kata timbang tara antara baik dan kata buruk. Itu yang saya nampak pada langkah-langkah yang boleh diambil. Tapi satu lagi saya tambahlah. Sekarang ni yang pasti saya tahu sekarang ni kerajaan pun banyak dah menitik beratkan undang-undang. Okey, banyak dia keluarkan banyak-banyak undang-undang daripada Akta Multimedia juga Akta penyebaran maklumat. So kalau kita tengok dekat internet, kita boleh Google sekarang ni. Kita boleh tengok betapa perkara ini dititik beratkan untuk memastikan penggunaan media sosial itu tidak ke arah negatif, tidak ke arah kata keburukan sangat untuk mengelak berlakunya penyebaran fitnah semua. Okay. Itu saja. Saya mewakili rakan-rakan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Ms. Fuadi kerana sudi meluangkan masa untuk melengkapkan tugasan kami pada hari ini. Dengan itu maka tamatlah. Boleh saya conclude dulu ke? Boleh start saya conclude juga sikit. Boleh. Okey, kesimpulannya bagi saya sekarang ni, saya pada kesimpulan saya pada topik pada hari ni, bagi saya memang bagus. Terutama sekarang ni melibatkan semua generasi, semua pihak sekarang ni antara awak dan saya sekarang ni. Okay, kadang-kadang golongan dewasa pun memang terlibat juga dengan penggunaan media sosial ni. Sebabnya kita nampak penggunaan media sosial ni adalah dunia tanpa sebadan. Dan kita tengok antara membuat kebaikan atau keburukan, tapi ia terletak pada pengguna itu sendiri, pengguna media sosial sendiri. Jadi kalau ikutkan orang kata kematangan berfikir penting bagi setiap individu dalam penggunaan media sosial. So jadi saya akhiri, saya rasa sekarang ni semua pihak perlu memperanan bagi memastikan media sosial ni boleh membawa kebanyak kebaikan daripada keburukan. Itu saja daripada saya. Saya pun nak terima kasih pada setiap panel dan juga moderator semua. Okay, semoga maju jaya. Okay, thank you so much for having me. Saya harap apa maklumat yang saya sampaikan pada anda semua sekarang ni boleh membantu anda dari segi anda punya
kata subjek pelajaran semula. Okay, thank you, all the best. Okey, dengan itu maka tamatlah sesi program kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kuntum tubuh melata saya merbah di bawah cemara. Selamat pagi mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Tujuan kami menjemput Encik Juraimi bin Omar pada hari ini untuk menjadi salah satu responden di dalam tugasan kami. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan wawancara ini kepada pengacara majlis. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Rahiman Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Saya Nur Khairunisa binti Aminuddin selaku pengerusi majlis anda pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita Encik Muhammad Juraimi bin Omar yang sudi menghadirkan diri ke program kami yang bertajuk Implikasi Pengaruh Media Sosial Terhadap Ketamadunan Manusia di Malaysia. Sebelum memulakan majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Syami untuk mengetuai bacaan doa kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim wa innaka ghafurur rahim wa innaka rabbul arsyil azim wa innaka barul jawadul karim. Amin amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi atas bacaan doa itu tadi. Sebelum memulakan wawancara kita pada hari ini, ada manisnya kita mempersilakan Encik Juraimi untuk memperkenalkan sedikit sebanyak tentang latar belakang Encik Juraimi. Dipersilakan Encik Juraimi. Alright. I would start with my name is Muhammad Juraimi bin Omar. Alright. So my student panggil saya Sir Juju lah. Alright. Most of you call me Sir Juju. Saya seorang pensyarah bahasa Inggeris for the last 10 years, 11 years. And then in 2020, I was transferred to administration post. And then sekarang I dah tak mengajar lah. Alright. I buat kerja office. Saya berasal dari Kuantan dan tinggal di Kuantan, tapi sekarang saya bekerja di KPTM HQ lah di Ceras. Alright, so saya berumur, okay. Alright. Sangat menarik atas perkongsian itu tadi. Terima kasih Encik Juraimi bin Omar. Baiklah saudara dan saudari sekalian, bagi memulakan agenda wawancara kita pada hari ini, saya mempersilakan saudari Suraya Liana dengan soalan yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Soalan saya kepada Encik Juraimi, pada pandangan Encik Juraimi, apakah yang dimaksudkan dengan social media? Okay, tapi before I answer, I use both languages lah, right? Because sometimes it's easier to explain things in English. Okay, kan? Alright. Alright, so soalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan social media, kan? Itu je satu soalannya, kan? Ya, betul. Alright, social media adalah satu medium perhubungan yang digunakanlah oleh pengguna internet di seluruh dunia untuk berhubung ataupun untuk menyampaikan sesuatu message ataupun sesuatu perkara. Okay. Ia digunakan dengan begitu meluas, okay, dengan perantaraan gadget seperti telefon
pintar dan juga komputer. Alright, dan social media sosial ini juga adalah merupakan alat perhubungan yang begitu efektif serta begitu penting di mana pada masa kini ia telah menjadi sebahagian besar dari kehidupan manusia, pengguna internet khususnya. Okay. From what I read before, okay, most of the internet users, they engage in social media for the minimum of 40% every day. Okay, so that is a huge commitment that we make to social media. It is already a part of our life lah. And then social media also can be defined as not can be defined, but the internet users use social media to express what is inside them. All right, meaning they have something to say, and then they use social media to express their thoughts. All right, or their perspective. All right. Having said that, I also would like to take this discussion to the very extreme extent where I am worried about the effects of social media, which has been discussed by a lot of academics and a lot of people. Okay, they say that social media, there are numbers of positive advantages or benefits that we can gain from social media, but it also can bring certain negative things lah to our life. Okay, too much exposure to social media will definitely bring some negative effects to our life, especially kids, where they still cannot control their feeling, their emotional health and whatnot. So if I answered this question correctly, the question is, what is social media? I would choose to answer social media is actually a tool to communicate with the world, not only our friends but with the world. Because to justify my opinions, there are thousands of billions of videos that gone viral, and then we don't only communicate with people we know, but we communicate with people that we don't know. All right. So nowadays, those people who know us might be coming from the other countries. All right. So social media is basically a tool for us to reach that. So I think that should be enough lah to answer the first question. Okay, very good first question actually to open the topic. Terima kasih atas jawapan tersebut. Seterusnya bagi soalan yang kedua, saya menjemput saudara Amirul Luqman untuk soalan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Soalan kedua berbunyi, apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk mengatasi masalah keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruh media sosial di Malaysia? Okey, soalannya apakah cabaran? Ya, betul. Apakah cabaran yang dihadapi oleh manusia betul. untuk mengatasi keruntuhan moral? Okey. Tamadun manusia. Yang disebabkan oleh social media. Ya, betul. Okey, soalan yang agak bagus. Terima kasih kepada pengurusi dan juga yang bertanya, Amirul Luqman ya. Okey. Ini adalah soalan yang bagus di mana exposure yang kita dapat, pendedahan yang kita dapat daripada social media tidak semestinya berbentuk sesuatu yang bagus. Okay, semua we could agree that ada banyak benda yang kita gain daripada social media berbentuk sesuatu yang toxic. Okay,
yang toksik kepada kehidupan kita. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan certain trend tidak ada perbezaan negara, tidak ada perbezaan culture, semua orang menerima apa yang dipertontonkan di social media dengan begitu sajalah. Okey, apa yang saya maksudkan di sini adalah jika ada sesuatu, okey, let's say kita dapati sesuatu content yang kita dapat daripada social media, for example TikTok lah, okey, kita dapat satu content daripada UK ataupun Amerika, okay. Dan kita lihat daripada kacamata kehidupan kita di Malaysia, kadang-kadang konten tersebut adalah agak bertentangan, okay, dengan sosial budaya kita di Malaysia. Okay, saya bagi contoh, okay, untuk memudahkan semua faham. Seperti ada few contents yang saya tengok di social media yang kritik tentang struktur agama di Amerika, and then menggunakan logik, akal, kemudian konten tersebut sampai menerusi social media di negara kita, dan kita dapati konten tersebut adalah berbahaya dan bersifat boleh mendatangkan kekacauan lah di kalangan masyarakat kita. Okay, kerana kita masyarakat kita tidak bersedia untuk mengkritik agama, okay, atas faktor budaya dan agama kita yang setakat ini kita praktik di negara kita ni. Kehidupan kita adalah aman, damai dan harmoni atas dasar kita hormat semua agama dan juga budaya. Tetapi bila datang konten yang agak liar atau agak bertentangan dengan budaya kita daripada barat ataupun daripada timur ataupun daripada mana-mana, jadi kita dapati konten tersebut adalah tidak sesuai, tetapi exposure telah dilakukan. Okey, pendedahan tersebut telah dilakukan, dan untuk kita fahami, pendedahan yang berterusan boleh merubah cara kita berfikir. Okey, seperti jika saya boleh katakan di sini, konten-konten berkaitan dengan kebebasan hak manusia yang diperjuangkan oleh golongan alphabet people kan, LGBT, mereka tidak perlu kita terima, okey. Ini mungkin pandangan saya adalah sedikit bias, okey, di sini. Tetapi kita boleh ambil contoh di mana the alphabet people, dia tak perlu kita terima konten dia, okey. Tapi dia perlu kita lihat saja konten dia. Kerana mereka sedar bahawa pendedahan yang berterusan tentang the freedom of LGBT people, dia mahu sampaikan apa yang mereka rasa kan. Mereka rasa mereka patut diberi pilihan sendiri, okay? Dan dia claim bahawa itu adalah fitrah manusia. Tetapi kita di Malaysia, kita anggap kita tidak boleh menerima perkara ini kerana ia bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan norms dan praktis masyarakat setempat kita. Tetapi apabila benda ni didedahkan hari-hari kita dengar penjelasan daripada mereka, hari-hari kita mendengar selama bertahun-tahun, lama kelamaan kita dapati bahawa the alphabet people ni dia memang benda biasa je. Okay? Dulu bila ada seseorang yang mengaku mereka adalah homoseks ataupun adalah lesbian, itu adalah perkara yang janggal dalam masyarakat kita. Tetapi oleh kerana pendedahan tu berlaku setiap hari, menerusi social media, jadi lama kelamaan kita dapati itu adalah perkara yang biasa. Walaupun kita admit ia adalah perkara yang salah, tapi kita boleh menerima perkara tersebut. Ini adalah kerana pendedahan tersebut berlaku secara berterusan kepada kita. Jadi kita anggap benda itu adalah perkara yang normal. Dan kita sebagai pengguna social media also, kita akan jadi terbiasa dengan pendedahan yang berterusan sebegini. Jadi menjawab soalan saudara Amirul Luqman, dengan huraian yang telah saya lakukan sebentar tadi,
Um, Perkara ini bila datangnya konten-konten yang negatif, okey, daripada luar yang tak sesuai dalam masyarakat kita, okey, let's say kita adalah satu ketamadunan manusia di Malaysia ni, kita ada tamadun kita, okey, kita ada cara kita hidup, kita ada cara kita berfikir, dan bila datang konten-konten yang sebegini secara berterusan dan tidak ada tapisan, ia boleh actually menyebabkan satu fraction dalam masyarakat, dan masyarakat mula terpisah dan berpecah. Okay? Dan perkara ini kadang-kadang datangnya dia orang, konten-konten tersebut, dia orang menyemai certain negative moral fiber, okay, ataupun contoh moral yang tidak baik kepada kita, dan dia dapat merubah moral setempat. Okay? Kalau kita tengok, kalau kita to be honest lah, okay, saya selalu melawat Twitter, kan, dan Twitter saya dapati adalah tempat yang begitu toksik, walaupun ada banyak posting-posting ilmiah, posting-posting keuangan dan lifestyle, tetapi most of the time memang akan lalu juga di kita punya timeline tu adalah konten-konten yang bersifat toksik. Okay, di mana perkara ini akan menjadi seperti sebaran awam, okay, di mana semua orang tengok, okay, almost ramai orang yang melihat, dan ramai orang berfikir ya juga, okay, apa yang disampaikan betul juga kan, betul juga. Tapi bila perkara ini berlaku berterusan, setiap orang memilih, okay, untuk percaya apa negatif konten yang didapati daripada barat ataupun daripada negara-negara lain, maka social construct yang kita ada dalam ketamadun kita ni mungkin akan tercedera sedikit demi sedikit. Okay, lama kelamaan kita tidak lagi mungkin dapat berada dalam keadaan aman dan harmoni seperti yang kita kecapi lah di Malaysia ini, kerana terlalu banyak konten yang tidak sesuai yang kita dapati. Dan berbalik kepada soalannya, lama kelamaan bila contoh-contoh moral fiber yang negatif datang daripada luar kepada kita menerusi social media, semakin lama moral fiber kita pun semakin nipis, okay? Semakin menipis. Lama kelamaan kita dapati apa yang disampaikan oleh konten-konten dari luar itu adalah lebih bagus daripada apa yang kita praktis di sini. Dan lama kelamaan ia mungkin, okay, dapat merosakkan apa yang telah kita pelihara lah setelah sekian lama. Okay. Kalau kita dapati di negara barat, okay, mereka cakap lah, mereka claim to be expressive in their freedom, in their rights, okay, to do something, but kebebasan secara total yang mereka praktiskan tidak semestinya adalah perkara yang bagus. Okay. Okay, cuba kalau I boleh bagi contoh lah, okay, untuk mudah faham dalam keadaan yang mikroskopik punya contoh. Okay, let's say kalau macam kita ada adik kan, adik kita tu umur 2 tahun, okay, dan kita bagi dia kebebasan total lah, okay, awak buatlah apa yang awak nak buat, okay, kan. So awak akan dapati dia akan bermain dengan pisau, dia akan panjat pagar tinggi-tinggi dan dia akan terjun. Dia akan melakukan perkara biasa. Itu adalah harga yang perlu dibayar kepada kebebasan secara total yang diperjuangkan oleh negara-negara barat, kan. Jadi kita tidak boleh hidup dengan kebebasan total seperti itu, kerana kita perlu ada limitation, kita perlu ada peraturan hidup, dan itulah menjadikan kita manusia. Okay? Kita boleh hidup dengan peraturan, menjadi orang yang berdisiplin, dan juga kita perlu ada kewarasan lah dalam tindakan kita. Kan, kita dapati ramai orang yang memperjuangkan kebebasan secara total ni, tapi ramai yang tidak menyedari bahawa itu adalah satu perkara yang bahaya. Okay? Di mana orang yang cerdik pandai pun kan, macam idola-idola saya, Ahmad Said, okay, Noam Chomsky, semuanya hidup bermoral dan berdisiplin, okay, mengikut peraturan, walaupun mereka begitu hebat sekali. Okay? Manakala orang yang memperjuangkan kebebasan total, kadang-kadang bila mereka tua, mereka sedarlah mereka memperjuangkan perkara yang salah. Okay, kerana apa yang mereka perjuangkan boleh menjejaskan, okay, ketamadunan masyarakat.
tak boleh. Ketamadun masyarakat ni perlu ada disiplin dan peraturan. Okay. Jadi kita kena balance lah between apa yang kita dapat di social media dengan apa yang kita perjuangkan, dan juga bagaimana kita nak mempertahankan ketamadunan kita yang kita sudah kecapi lah di Malaysia ini. Saya harap menjawablah soalan saudara Amirul. Secara peribadinya, saya sangat bersetuju dengan jawapan yang diberikan Cik Juraimi tadi. Baiklah, bagi soalan seterusnya, saya mempersilakan saudara Rahiman Arif dengan soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengacara Malih. Soalan saya kepada Encik Juraimi, apakah kesan pengaruh media sosial dari aspek positif dan negatif? Okey, kesan social media daripada sudut positif dan negatif. Okey. Alright, soalan yang bagus juga. Terima kasih kepada saudara Rahiman. Kita pergi kepada kesan yang positif dululah. Okay. Salah satu kesan yang saya agak tertariklah dengan social media, di mana dia adalah social media adalah satu medium yang begitu baik untuk kita menyampaikan mesej-mesej positif. Okay. Kalau kita tengok banyak page-page dakwah di Instagram, di TikTok, even di Twitter pun ada sebenarnya. Page-page dakwah, page-page yang menceritakan tentang pandai keuangan ataupun mengajarkanlah kita banyak benda kan. Jadi social media kita boleh post perkara tersebut dengan free dan semua orang ada akses dengan percuma lah kepada konten tersebut. Ini adalah perkara yang sangat bagus lah. Okay. Dan juga sekarang ni social media dia ada satu perkara yang agak hebat lah saya rasa, di mana dia menyampaikan mesej dalam klip-klip yang pendek-pendek, 3 minit ataupun 1 minit kan. Di mana orang suka tengok yang pendek-pendek ni. Orang zaman sekarang ni, kita pengguna internet zaman sekarang ni, kita dah tak boleh tengok video panjang-panjang, kerana attention span kita mudah terganggu kan. Nanti bila kita berada di TikTok, video 1 minit, video 3 minit ataupun the maximum of 5 minit adalah konten yang bagus sebenarnya jika kita dapat menyampaikan mesej yang positif dalam jangka masa yang pendek tersebut. Ialah perkara yang bagus kan. Dan ini adalah satu perkara yang bagus. Perkara yang kedua tentang perkara yang positif lah tentang social media adalah di mana ia telah membuka satu ruang yang baru kepada semua orang untuk cari makan, cari duit ataupun mengembangkan bisnesnya di social media. Kalau kita nak buat iklan kan, tahun 90-an dulu, kita perlu bayar kepada surat khabar, dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita ada medium yang begitu mudah kan, yang mesra dengan kita, yang agak fleksibel dengan masa kita dan sebagainya kan, dan kita tak perlu bersusah payah buat proposal dan sebagainya. Kita hanya perlu buat konten ikut selera kita dan kita boleh actually mengembangkan bisnes kita dan sebagainya. Dan saya tengoklah salah satu konten yang jarang orang sentuh adalah di mana kepada mereka yang kreatif, dalam bidang kreatif seperti penulis lagu dan lirik, seperti pelukis dan juga artis, ataupun penulis sajak ataupun orang yang berkarya. Mereka dapat actually menyebarkan karya mereka di social media, dan ini adalah perkara yang bagus. Kadang-kadang saya tengok di YouTube ada penulis lagu dan lirik yang bagus-bagus kan, dan mereka senanglah untuk berkongsi tentang karya mereka di social media. Ini adalah perkara bagus kerana hasil-hasil karya seni yang bagus ni perlu dikongsi, supaya kita dapat belajar banyak benda juga. Itu adalah basically perkara-perkara yang bagus lah, perkara-perkara yang positif tentang social media. Manakala dia ada perkara yang negatif di social media, di mana mewujudkan banyak perbalahan kalau kita tengok. Konten-konten yang agak harsh dan keras lah kepada kita kadang-kadang kan. Seperti konten-konten yang kadang-kadang agak kejam kan, macam
kemalangan kan, kita tengok kemalangan lepas tu ada posting tentang tunjuk gambar orang meninggal semua kan. Itu adalah perkara yang saya fikir tak berapa bagus lah untuk kita tengok kan. Tapi mana masyarakat setempat kita sukakan perkara-perkara yang viral, perkara-perkara yang ada kontroversi. Dan juga sekarang ni kita banyak kita tengok perkara negatif di sosial media ni. Ramai orang yang menunjuk-nunjuk kemewahan mereka ataupun menunjukkan aib mereka. Ini bukan perkara yang bagus, okey. Kalau awak semua aware dengan apa yang berlaku, ramai yang sedang menggunakan negatif marketing di mana buat satu perkara-perkara yang bodoh untuk tujuan viral kerana mereka mahu dikenali dan mereka mahu stay relevant lah to the media social community. Dan jadi ini bukan perkara yang bagus kerana ia makin kira macam konten-konten yang bodoh ini yang saya dapati agak tidak berakhlak dan tidak intellectual ditonton oleh semua orang, dan bila ditonton secara berterusan seolah-olah masyarakat kita ini approve perkara-perkara sebegini, betul tak? Jadi secara tidak langsung masyarakat kita pun menjadi sebegitulah, di mana konten-konten yang perlu dilakukan adalah konten-konten seperti itu. Okay, tidak perlu lagi kita buat konten-konten yang ilmiah, konten-konten yang dapat menyumbangkan sesuatu yang baguslah kepada kita punya komuniti ataupun masyarakat setempat. Okay. Dan perkara yang terakhir tentang keburukan sosial media yang saya dapati adalah begitu time consuming lah. Okay, di mana kadang-kadang kita tidak produktif langsung, okay, kerana kita daripada WhatsApp kita move to IG, kemudian kita move to TikTok, kemudian kita move to Twitter, and then we repeat the whole process the whole day, kan? So kita tidak produktif, okay? Di mana sekarang ni sudah kurang orang yang membaca, okay? Membaca maksud saya membaca buku ya, bukannya membaca artikel-artikel di internet, okey, kerana kadang-kadang artikel di internet tidak lengkap, okey, kan, kerana orang tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka tulis. Okey, jadi orang masyarakat sekarang dah kurang membaca, sebab tu dia suka tengok video sebab senang. Sebab bila menonton ni adalah perkara yang pasif dan membaca adalah perkara yang aktif. Jadi orang tak suka buat perkara aktif. Macam kita semua tak suka bersenam kan. Jadi kita tak suka buat perkara yang aktif. Okay? Macam saya pun berat badan dah meningkat. Jadi saya perlu bersenam tapi saya tak suka bersenam. Okay? Alright. Itulah untuk menjawab soalan saudara Rahiman. Terima kasih atas pendapat dan pandangan itu tadi. Dan soalan yang keempat, saya mempersilakan saudari Wan Nurul Hanis. Terima kasih pengacara majlis. Bagi pendapat Sir, adakah media sosial menjadi satu kepentingan terhadap masyarakat pada masa kini? Okey, betul. Terima kasih saudari Wan Nurul Hanis kerana bertanya. Memang ada kepentingan yang betul, yang kepentingan yang besar lah social media terhadap kita sekarang ni. Okay. Di mana ia adalah medium of communication, kan, dan medium untuk menyampaikan message. Okay. Dan message ni perlu disampaikan kepada masyarakat. Okay. Di mana dia telah, seperti saya kata di awal-awal perbincangan kita tadi, social media ni adalah sebahagian daripada hidup kita. Okay. Kan? Dia telah menjadi sebahagian yang begitu penting, tetapi untuk kita menjadikan perkara penting ini berguna, berfaedah kepada kita, jadi kita kena ada satu method, satu mekanisme yang baiklah untuk kita spend masa kita di social media. Okay, kalau kita banyak habiskan masa kita menonton benda-benda perkara-perkara yang tidak intellectual, ataupun perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita, maka kita pun menjadi tidak berfaedah. Okay? Kerana basically kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita terlalu banyak lihat perkara-perkara tidak berfaedah, jadi otak kita pun akan fikir perkara-perkara tidak berfaedah, lalu ia akan terjemahlah, dia akan diterjemahkan dalam perlakuan kita juga. Okey, jadi menjawab soalan saudari Nurul Hanis tadi, memang saya setuju untuk mengatakan social media begitu penting, okey, di zaman sekarang. Kita dapati semua lapisan masyarakat sekarang menggunakan social media, okey. Saya bagi contoh, kanak-kanak pun guna, kanak-kanak ada YouTube channel mereka sendiri, kan, ada TikTok channel mereka sendiri,
Remaja of course lah golongan yang paling banyak guna social media dan begitu penting kepada mereka. Okay. Dan golongan yang lebih dewasa ataupun adults kan, mereka pun menggunakan social media kerana mereka ada group mereka di mana dia orang ada market di mereka, di mana pada peringkat tu mereka cari benda-benda yang lebih serius lah kan, seperti perancangan kewangan, agama kan. Dan cikgu-cikgu sekarang semua dah ada social media, golongan profesional, doktor-doktor pun ramai, doktor-doktor selebriti yang menggunakan social media. Agamawan pun juga guna social media. Jadi untuk kita cakap dia tak penting adalah salah dan ia adalah begitu penting. Semua orang menggunakannya kerana berbalik pada hujah saya sebentar tadi, ia adalah kehidupan kita sekarang ini. Okey. Okey, itu saja. Cukup jelas dan padat pendapat yang telah diberikan. Baiklah, kita teruskan soalan yang terakhir kita pada hari ini. Saya mempersilakan saudara Muhammad Syahmi dengan soalan yang terakhir. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Okey, untuk soalan yang terakhir, pada pandangan Cik Juraimi, apakah antara langkah-langkah yang perlu diambil atau yang boleh diambil untuk mengawal pengaruh penggunaan media sosial ni sesama manusia pada zaman sekarang ni? Okey, ini adalah soalan yang bagus. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi. Perlu saya katakan bahawa saya tidak merasakan bahawa penggunaan social media ini adalah semuanya berkaitan dengan perkara yang negatif, di mana ada banyak perkara yang positif yang kita boleh dapat daripada penggunaan social media. Tetapi soalannya adalah bagaimana kita dapat actually create satu mekanisme untuk kita jadikan pelibatan kita terhadap dengan social media adalah perkara yang berfaedah lah kepada kita, lebih kurang kan soalan dia macam tu. So untuk kita berhadapan, untuk kita menggunakan social media dengan extensively kan, dengan banyak kan. Jadi kita perlu tahu sebenarnya apa yang kita berhadapan dan apa yang kita nak kan sebenarnya. Jadi kita tak boleh duduk di situ dan just go through perkara-perkara yang viral every day kan. Dan kalau kita pergi pun tak ada perkara itu, macam kerja saya sekarang ni, kita pun memang hari-hari atas urusan kerja, kita tengok perkara-perkara yang viral setiap hari kerana saya buat marketing sekarang ni. Untuk tugasan kerja kan. Tapi kalau untuk kita, untuk entertainment kan, kadang-kadang kita perlu menjadi begitu selektif sikit terhadap apa yang kita tonton kan di social media. Apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Kita perlu selektif. Kadang-kadang kita perlu ignore certain content kan. Macam saya bagi contoh untuk guna faham. Satu konten tentang seorang usahawan yang berjaya membuat konten untuk diviralkan kan, dan membuat perkara yang agak tidak cerdik lah pada pandangan saya. Jadi kita tak perlu menghabiskan masa kita untuk tengok perkara tu. Kalau video tu 3 minit, kita jangan bazirkan masa kita 3 minit untuk melihat perkara itu. Kerana mereka tidak akan berhenti. Social media dihujani oleh perkara-perkara sebegini. Jadi kita perlu tengok konten-konten yang dapat memberikan manfaat kepada kita lah. Di mana pada kita usia remaja agak susah untuk kita ada stand ataupun ada cara kerja kita sendiri kan. Tapi bila masa berlalu dan kita mula memahami bahawa kita sebenarnya banyak membazirkan masa di social media, dan kalau kita gantikan masa yang kita gunakan tu untuk membuat perkara untuk peningkatan diri kita, seperti kita belajar cara-cara kewangan, kita membaca sedikit kan, itu adalah lebih berfaedah lah kepada kita kan. Jadi kita ada perlu pengawasan sebenarnya, sebab dia di social media ni almost tak ada boundaries kan. Jadi kita perlu ada pengawasan sedikit. Pengawasan yang paling bijak untuk kita buat adalah pengawasan diri sendiri. Kita perlu question apakah relevannya tindakan kita untuk kita tengok konten tersebut kan. Kalau kita tidak ada pengawasan diri sendiri ni, kita mungkin akan menjadi addicted kan.
dan kita mungkin menghabiskan terlalu banyak masa di sana. Kalau kita tahu sebenarnya kan, kalau menurut pembacaan dan pengamatan saya lah, di social media ni dia menghasilkan endorfin. Okay? Endorfin ni adalah satu hormon yang menyebabkan kita ketagihan. Okay, sama macam endorfin yang dihasilkan apabila kita merokok kan. Bila kita merokok, kan badan kita menghasilkan hormon endorfin yang menyebabkan kita ketagihan. Dan hormon yang sama juga dihasilkan dengan social media. Okay? Sebab tu hari-hari kita perlukan social media kerana badan kita telah menghasilkan endorfin. Seperti gamers kan. Kenapa gamers ni mereka ketagih untuk bermain hari-hari perlu bermain game? Kerana badan dia telah menghasilkan endorfin, iaitu hormon yang serupa dengan hormon yang dihasilkan apabila seorang tu isap dadah. Okay? Hormon yang sama saja. Okay, jadi kita boleh faham. Jadi kalau kita tahu perkara ni, bahawa kita sedar bila kita berinteraksi dengan social media kan, kita tahu bahawa hormon dalam badan kita yang menyebabkan kita ketagih. Kita perlukan tengok. Hari-hari kita perlu tengok. Okay? Sebab kalau kita tak tengok, maka hormon tak akan berkurang. Jadi keseronokan dalam badan kita ni yang kita rasa akan berkurang. Okay? Jadi kita perlu faham certain perkara, okay, untuk kita ni. Saya menghabiskan masa juga di social media, tapi saya rasa daripada pagi sampai malam sampai saya tidur, lebih kurang 1 jam je lah sehari, okay, untuk tengok konten-konten. Dan kebanyakannya konten-konten ceramah sebab saya dah tua kan, jadi kena tengok konten ceramah lah. Okay, awak semua muda lagi, okay, tak apalah. Alright. Okay, itu sajalah soalan. Terima kasih untuk yang bertanya. Ada lagi tak soalan? Sebelum menutup wawancara kita pada pagi ini, saya mempunyai soalan kepada Encik Juraimi, yang mana apakah kesimpulan yang dapat Encik Juraimi simpulkan dengan tajuk kita pada pagi ini? Alright. Untuk membuat kesimpulan daripada apa yang kita discuss hari ini adalah saya perlu katakan bahawa kita tidak boleh keluar daripada dunia yang kita sedang hadapi. Okay, di mana social media ni adalah satu dunia yang tersendiri, di mana semua orang involved dengan social media ni. Okay. Jadi kesimpulan yang boleh saya rumuskan adalah dalam semua perkara yang kita hadapi, okay, perkara itu akan menjadi baik atau buruk, okay, semuanya adalah bergantung kepada kita. Okay? Semuanya adalah bergantung kepada dunia. Macam mana kita approach perkara tersebut kan. Seperti let's say saya bagi contoh, let's say kita ada duit 1 juta. Okay? Macam mana kita approach penggunaan duit tu. Ada orang yang dia boros kan, dia beli kot, dan dalam 2-3 bulan duit tu dah habis. Kan? Itu adalah satu cara negatif untuk approach perkara tu. Approach yang negatif. Manakala ada seorang lagi dapat duit 1 juta, dia simpan, dia melabur, dia derma, dia ni semua kan. Itu adalah penggunaan yang positif, okay, terhadap duit 1 juta, walaupun duit 1 juta tu perkara yang sama. Okay, jadi kalau kita menggunakan analogi tersebut, analogi ini terhadap social media, ada orang menggunakan social media dengan cara yang bagus kan, yang boleh memanfaatkan diri sendiri. Dan ada orang yang menggunakan social media untuk sekadar hiburan. Okay, jadi kita pilih, okay, kita pilih cara mana yang kita nak gunakan social media ni. Alright, ada orang yang memanfaatkan social media untuk pembangunan diri mereka. Ada orang yang menggunakan social media untuk merosakkan diri mereka. Okay, jadi kesimpulannya adalah kita perlu berhati-hati, okay, tentang perkara apa pun yang datang kepada kita di masa moden ni, di masa sekarang ni, kerana pembangunan perkara ini adalah begitu cepat dan kita perlu cope, okay, kalau kita nak stay relevant dalam dunia sekarang ni. Tetapi kita perlu berhati-hati, kita perlu mempunyai jati diri dan juga kesedaran yang kuat lah, bagaimana to keep ourselves protected at all costs, okay, in social media. Okay, saya rasa itu adalah rumusan yang baik lah. Okay. Maka kami akhiri wawancara ini dengan serangkap pantun.
Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan letakkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Okay. Okay. Dengan itu, maka tamatlah sesi program kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua.